السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Ayat ini adalah targhib kepada qital bagi orang yang beriman. Dalam masa yang sama dia juga zajrun, teguran kepada munafiki yang tidak bersedia untuk keluar berjihad untuk agama. Di asal yang kita baca dulu, jihad dan qital adalah dua perkara yang dijadikan raca iman. Iman hakiki berbanding dengan nifak. Orang boleh berjihad, boleh menginfakkan harta secara sukarela, memang orang beriman. Sebaliknya mereka yang tidak boleh berjihad dan tak bersedia untuk infak harta belum tentu orang itu beriman. Dan biasanya sebelum ini Rasulullah SAW jemput sahabat dia untuk berjihad dengan secara sukarela. Tapi pada kali ini dalam perang Tabuk dia suruh semua sahabat supaya keluar berjihad. Kerana musuh begitu ramai dan bahaya lebih besar lagi daripada biasa. Musuh dianggarkan lebih kurang 200,000 lebih. Dan umat Islam yang keluar untuk ke Tabuk kurang lebih 30,000. Jadi ketika itulah Allah Ta'ala arahkan umat Islam supaya keluar semua berjihad. Di antara hikmah ialah daripada keluar semua itu dapat diketahuilah kalau mereka yang tidak ingin keluar berjihad maknanya dia orang munafik. Sebab arahan ini adalah arahan an-nafrul am secara umum. Kecuali jika Nabi izin. Itu adalah orang yang diizinkan oleh Nabi. Daripada ayat tadi Allah Ta'ala mahu supaya semua umat Islam yang tidak ada keuzuran syar'i keluar berjihad. Jadi kalau seandainya ketika ini ada lagi orang tu yang tidak ada keuzuran syar'i memberi tahu alasan dia,
ataupun tidak keluar berjihad, maknanya dia adalah orang munafik. Orang tidak jujur sebenarnya dalam agama. Tapi Nabi kita SAW telah memberi keizinan kepada beberapa orang mereka untuk tidak pergi berjihad. Kurang kerana keizinan Nabi, terdapat diketahuilah mereka itu munafik atau tidak, kerana keizinan itu mereka dapat daripada Nabi. Atas perkara itu Allah Ta'ala tegur Nabi kita. Kenapa bagi izin? Kenapa bagi izin kepada mereka-mereka munafik untuk tidak turut serta dalam berjihad? Sepatutnya Nabi SAW tidak izinkan mereka. Sebab orang yang sudah ada pada mereka itu uzur, tidak perlu minta izin pun. Mereka memang tidak dibenarkan. Atau memang mereka tidak diwajibkan. Jadi minta izin pada masa wajib pergi berjihad, sedangkan uzur tidak ada, alamat mereka itu adalah orang yang bermasalah. Akidahnya dari segi imannya. Jadi Allah Ta'ala tegur Nabi kerana Nabi memberi keizinan. Jadi kata-kata dalam surah ini, selepas pada syarat iman yang tulen adalah jihad dan infak, maka mereka-mereka yang cuba berusaha mengelakkan diri daripada jihad, mengelakkan diri daripada infak, memang waktu adalah orang yang sudah ada alamat nifak. Dan mereka pada zaman Nabi dikira munafik. Dan Allah Ta'ala bongkar dalam surah ini banyak sekali cara-cara mereka untuk mengelak diri mereka daripada keluar berjihad. Cara-cara mereka mengelakkan diri mereka daripada infak. Allah bongkar supaya kita dapat tahu semua. Dan kita dapat jaga diri kita sendiri. Aku takut seorang itu masih lagi daripada golongan ini. Jadi daripada ayat-ayat inilah seseorang itu dapat semok diri masing-masing. Aku takut dia juga tergolong daripada golongan yang bersifat seperti apa yang Allah sebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, malakum, kenapa kamu? Idza qila lakum unfiru fi sabilillah, apabila diarahkan kepada kamu keluarlah jalan Allah. Athaqaltum ila al-ard. Katanya itsaqaltum ila al-ard. Kamu rasa berat untuk meninggalkan Madinah dan pergi ke Medan. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, adakah kamu rasa lebih berpuas hati dengan kehidupan dunia ini saja berbanding dengan akhirat? Sebab itulah kamu tak mau tinggalkannya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah kesenangan hidup dunia berbanding dengan akhirat kecuali sedikit. Allah tak nafikan kenikmatan dunia, tapi nak banding dengan akhirat memang sangat-sangat sedikit. Natijah sekiranya meninggalkan jihad. Natijah kerana meninggalkan jihad, ayat 39, illa tanfiru, sekiranya kamu tidak keluar berjihad, nasaya yu'adzibkum azaban alima, Allah akan azabkan kamu azab yang sangat pedih. Iaitu dengan diberi di antaranya diberi kuasa kepada musuh mengalahkan kamu. Dan kalau kamu tak keluar berjihad selain pada azab pedih, wa yastabdil qauman ghairakum, Allah matikan kamu dan Allah ganti kaum lain. Allah matikan kamu, Allah ganti kaum lain yang bukan jenis seperti kamu. Dan wala tadurruhu syai'a, dan sebenarnya kamu dengan tidak keluar berjihad itu tidak membahayakan, tidak memudaratkan Allah walaupun sedikit. Tidak keluar berjihad sebenarnya tidak memudaratkan Allah walaupun sedikit, bahkan membahayakan diri kamu sendiri. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah di atas segala sesuatu maha kuasa. Illa tansuru, sekiranya kamu tidak menolong Rasulullah atau agama Allah. Sekiranya kamu tidak menolong Rasulullah atau menolong agama Allah, faqad nasarahullah, sesungguhnya Allah telah tolong Rasulnya. Sesungguhnya Allah telah tolong Rasulnya. Bila tu,
id akhrajahu alladhina kafaru, ketika dia dihalau keluar dari kota Mekah oleh orang kafir Mekah. Masa tu thaniyat naik, dia salah seorang di antara dua orang. Dia salah seorang di antara dua. Seorang laginya Abu Bakar. Idhuma fil ghari, ketika kedua-dua mereka berada dalam gua. Ketika kedua-duanya berada dalam gua, macam mana Allah bantu mereka? Id yaqulu li sahibihi, ketika Nabi bersabda kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan bimbang atas diriku. Kamu jangan bimbang atas diriku. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi cerita yang ada dalam kisah macam mana Nabi keluar berhijrah ditulis, dikumpulkan oleh ulama hadis. Di sana kita dapat tahu macam mana Nabi kita keluar daripada rumah dia dengan Abu Bakar dan selamat sampai di Madinah. Jadi Allah Ta'ala beritahu di sini, Allah jaga, Allah tolong agamanya, Allah tolong Rasulnya yang ingin berjuang. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tidak kisahkan diri dia mati atau hidup. Dia hanya bimbang akan Nabi. Sebab bila Nabi wafat, maka agama seolahnya tidak lengkap, tidak sempurna. Sebab agama akan turun melalui perantaraan Nabi. Wahyu akan sampai kepada Nabi terlebih dahulu. Daripada Nabi lah wahyu itu akan disampaikan kepada umat. Jadi dalam agama ni, Nabi adalah sangat penting. Jadi Sayyidina Umar bimbangkan diri Nabi. Dia tak bimbang atas diri dia. Sebab tu lafaz tahzan diguna. Kalau Sayyidina Abu Bakar takut, dia akan kata la takhaf. Nabi akan kata kepada Abu Bakar tu la takhaf, jangan takut. Sini la tahzan, jangan bimbang akan diriku. Nabi kata kepada Abu Bakar, jangan bimbang akan diriku. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu. Macam mana surah Allah Ta'ala itu bentuknya seperti ayat inilah. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah Ta'ala menurunkan sakinahnya kepada Abu Bakar. Sebab Abu Bakar bimbang. Wa ayyadahu bijunud. Dan Allah Ta'ala bantu Nabi SAW binyunudin, dengan tentera mereka. Lam taraha, yang kamu tak dapat tengok tentera itu. Bantu Nabi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimah syirik orang kafir itu jatuh. Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimah Allah tauhid itu tinggi. Jadi Allah jadikan kalimah syirik orang kafir itu jatuh ke bawah, mana tidak ada lagi pendukungnya. Dan Allah zahirkan kekalahan mereka. Dan kalimah Allah Ta'ala tinggi. Mana penganutnya dan juga penyokongnya begitu ramai dan teguh. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini arahan supaya jihad secara fardu ain. Infiru khifafan wa thiqal. Kamu semua umat Islam hendaklah keluar berjihad. Pada masa ini, pada masa Tabuk ni. Dia tidak seperti pada jihad-jihad lain. Kamu semua kena pergi khifafan wa thiqala, sama ada rasa ringan atau rasa berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan hendaklah kamu berjihad dan berjuang dengan guna harta kamu sendiri dan diri kamu juga. Fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, demikian itu keluar berjihad dengan harta dan diri lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasil daripada jihad itu, iman kamu akan diteguhkan, keberkatan hidup duniawi kamu akan dizahirkan. Jadi in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu, kamu akan terus keluar berjihad. Orang munafik bermula pada ayat ini, zajrun, teguran kepada orang munafik. Orang munafik tak keluar. Mereka pergi dengan sengaja minta izin. Sedangkan mereka tidak ada sebarang keuzuran. Yang mana kalaulah sekiranya Nabi tak bagi izin,
zahir sangatlah mereka itu munafik. Sebab alasan-alasan mereka bukan alasan syar'i, alasan yang tak bernasab. Tapi oleh kerana Nabi izin, orang payah nak tahu. Masyarakat di kalangan sahabat tidak mudah nak tahu. Sebab mereka tak boleh nak agak. Mungkin dia ni munafik, mungkin tak munafik kerana Rasulullah bagi izin. Rasulullah bagi izin. Sebab itulah orang mukmin yang sebenar dalam perang Tabuk ni semua pergi. Yang tak pergi hanya 3 orang saja. Tapi walaupun tak pergi, dia nak pergi. Dia tangguh-tangguhkan sehingga rombongan Nabi sampai ke Tabuk. Dan tentang golongan mereka ini Allah Ta'ala cerita pada akhir surah. Memang orang tu mukmin sungguh. Sebab dalam hati dia tidak ada pun keraguan dalam perjuangan. Dan tidak ada pun niat tak mahu pergi. Semua mahu pergi. Dan semua tu tak minta izin kepada Nabi untuk duduk di Madinah. Hanya dengan sebab mereka lewat-lewatkan sehingga terlepas. Yang minta izin semuanya daripada kalangan munafik. Allah beritahu. Ayat ni nak beritahu pada kita semua bahawasanya orang munafik ni dia fikir-fikir saja dalam perkara jihad. Kalau ada keuntungan, dia pergi. Contohnya seperti ayat ni. Lau kana arada qaribah. Sekiranya dalam jihad tadi ada untung yang mudah dapat. Wa safaran qasidah. Dan jarak musafir pun pula tidak jauh, dekat. Lattaba'uka, orang munafik ni akan pergi. Ikut kamu. Dia fikir-fikir begitu. Mana nak keluar berjihad, tak ada tajuk dia akhirat, tajuk dia duniawi. Lau kana 'aradan qaribah, sekiranya natijah daripada hasil jihad tadi untung dunia yang mudah dapat, safaran qasidah, perjalanan budak dekat, lattaba'u, orang munafik ni akan ikut kamu. Walakin akan tapi ketika Tabuk ni ba'udat alaihim syuqah, jauh sangat ke atas mereka itu perjalanan bagi mereka. Jauh sangat ke atas mereka itu perjalanan. Maka orang munafik tak bersedia. Kerana dia fikir-fikir dah pilih-pilih. Fikir-fikir. Sedangkan wahyu telah beritahu secara jelas, infiru, kamu semua keluar berjihad. Khifafan wa thiqala, sama ada rasa ringan, rasa berat. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, wa sayahlifuna billah, masa kamu balik nanti mereka akan datang bersumpah dengan sebut nama Allah. Law istata'na la kharajna ma'akum, kalaulah kami ada kemampuan memang kami akan keluar juga bersama kamu. Sumpah-sumpah mereka kata. Bila ni? Semasa baliknya Nabi. Sebelum mengajar ni sudah balik. Yuhlikuna anfusahum, sebenarnya mereka membinasakan diri mereka sendiri kerana bohong itu. Wallahu ya'lamu, dan Allah memang tahu, innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka ini bohong, sangat-sangat bohong. Jadi daripada ayat inilah dapati yang minta izin itu munafik. Daripada ayat ini. Duk beritahu alasan tu, duk beritahu alasan ni, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran dia, wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dan Allah memang tahu dalam hati mereka yang kamu tidak tahu, yang bersumpah depan kamu, yang minta izin sebelum berjihad, innahum lakadzibun, bahawa mereka itu memang bohong. Kerana apa? Kerana memang ada kemampuan pun. Tidak ada yang boleh menghalang mereka. Di sini Allah Ta'ala tegur Nabi, afallahu anka, Allah maaf kesilapan kamu. Apa makna kesilapan Nabi? Memberi izin kepada orang munafik. Sepatutnya apabila turunnya ayat infiru tak perlu bagi izin. Afallahu anka, Allah memang maaf kesilapan kamu. Kesilapan sini, kesilapan melakukan sesuatu menyalahi yang terbaik. Yang terbaiknya jangan bagi izin. Sebab orang yang memang uzur tak perlu minta izin pun. Dia dapat keizinan daripada Allah. Jadi orang yang sudah ada keizinan tak perlu datang pada Nabi. Jadi mereka ni tidak ada apa-apa keuzuran. Mari jumpa Nabi. Jadi tak perlu izin sebenarnya kepada mereka. Tapi Nabi izin.
Jadi keizinan yang berlaku tu Allah Ta'ala tegur, Allah beritahu kepada Nabi, afallahu anka, Allah maaflah kesalahan, kesilapan kamu. Tapi lima azin talah, Allah kata. Kenapa kamu gopoh sangat bagi izin kepada mereka? Jadi lima ni satu soalan daripada Allah kepada Nabi. Kenapa kamu gopoh memberi izin kepada mereka? Hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu. Sehingga sepatutnya akan nyata kepada kamu alladina sadaqu, orang betul-betul jujur dalam beriman, wa ta'lamal kadhimin, sehingga kamu dapat tahu sendiri golongan-golongan yang bohong. Jadi kurang kerana keizinan kamu tak dapat maklumat jelas, tak nyatalah kepada kamu kurang kerana keizinan itu. Jadi tak izin menyebabkan akan zahir dan nyata kepada kamu golongan yang betul-betul jujur, dia akan pergi berjihad. Golongan bohong, dia tak pergi berjihad. Allah kata kepada Nabi, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, tidak akan minta izin kepada kamu orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk keluar berjihad dengan harta dan diri mereka. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka tidak akan minta izin kepada kamu bagi tujuan jihad. Dia tak akan minta izin. Jadi tidak akan minta izin kepada kamu orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk tidak berjihad dengan harta dan diri mereka. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Ta'ala maha mengetahui golongan dia betul-betul bertakwa siapa. Yang minta izin itu siapa? Innama yasta'diruka, sesungguhnya yang minta izin kepada kamu tu wahai Muhammad, alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, orang yang tidak beriman sebenarnya kepada Allah dan hari akhirat. Wartabat qulubuhum, mereka ada keraguan dalam agama ini, dalam hati mereka. Fahum fi raibihim yataraddadun, maka mereka dalam keraguan itulah yataraddadun, sangat bimbang diri mereka sama ada nak keluar berjihad atau nak duduk di Madinah. Yataraddad maknanya dalam keadaan penuh kebimbangan. Kalau aku keluar berjihad, macam mana pula diri aku? Jika aku tak berjihad, macam mana pula Nabi Muhammad SAW? Jadi duduk dengan keadaan begitu. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, walau aradul khuruj, kalaulah betul mereka-mereka tu ingin keluar berjihad, dia ada alamat, iaitu la'addu lahu uddah. Mereka akan buat persiapan untuk jihad itu. Dia akan buat persiapan, cari benda tu, cari benda ni, untuk digunakan sebagai kelengkapan jihad dan untuk ditinggalkan kepada keluarga sebagai bekalan. Itu alamat orang yang betul-betul ingin keluar berjihad. La'addu lahu uddah. Mereka akan buat persiapan. Tapi golongan munafik ni apa persiapan pun mereka tak buat. Mari-mari jumpa Nabi, saya ada masalah tu, saya ada masalah ni. Walakin karihallahu bi'athahum, akan tapi Allah sebenarnya benci pemergian mereka bersama Nabi. Akan tapi Allah Ta'ala benci pemergian mereka bersama Nabi. Maknanya oleh kerana iradah dan niat sudah tidak ada, persiapan tidak buat, lalu Allah Ta'ala benci orang seperti ini. Allah benci orang seperti ini untuk dia turut serta bersama Nabi. Fathabbatahum, lalu Allah lemahkan niat mereka. Fathabbatahum, Allah lemahkan niat mereka. Waqila sini maknanya di segi takwi ini, dalam takdirnya dikatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin, duduklah kamu di Madinah semasa orang lain keluar berjihad bersama dengan orang-orang uzur, bersama dengan wanita-wanita dan kanak-kanak yang memang tidak akan keluar berjihad. Jadi duduklah kamu bersama dengan golongan-golongan yang duduk di kota Madinah yang tidak ada pada mereka itu syariat untuk berjihad. Sini qila ni tak ada apa yang kata, sini takdir daripada Allah, takwi ini. Allah Ta'ala jadikan mereka tu duduk. Seolah-olahnya Allah Ta'ala kata kepada mereka, duduklah sini bersama dengan golongan wanita dan kanak-kanak. Mana takdirnya begitu. Wakilah di sini dengan mana hukum takwi ini. Elok juga mereka tak pergi berjihad. Kalau pergi berjihad dengan keadaan sifat nifak begini, lagi teruk tentera Islam di sana.
akan jadi kelang kabut banyak. Jadi tak pergi berjihad, alamat dia munafik. Kalaulah mereka pergi juga dengan keadaan munafik ni, mereka akan kelang kabut, mereka akan kacir-kacir umat Islam dalam medan. Jadi, lau kharaju fikum, kalaulah mereka pergi juga bersama kamu, duduk dalam kumpulan kamu, ma zadukum illa khabala. Mereka tidak menambah kepada kamu kecuali kerusakan. Kecuali kerusakan. Apa yang mereka akan buat? Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Mereka akan cuba masuk di celah-celah tentera kamu untuk melakukan fitnah, menghasut supaya kamu semua jadi lemah. Supaya kamu semua jadi lemah. Manakala munafik ni pergi juga dengan keadaan terpaksa, mereka akan menjadi pengganggu, golongan yang mengganggu. Wa fikum sama'una lahum. Sekarang ini pun di kalangan kamu ada orang munafik duduk dengar. Sama'una lahum, suka dengar daripada kamu. Sekarang ini pun ada di antara golongan munafik ini sama'una lahum. Duduk dengan kalangan kamu, suka dengar daripada berita-berita yang ada pada orang Islam untuk dibawa kepada kumpulan mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Ta'ala memang maha mengetahui orang zalim munafik ini. Dia memang tahu. Jadi 3 perkara lah di sini. Dia tak ada niat nak keluar bijak kerana dia memang orang munafik. Lalu dia pergi minta izin. Satu perkara. Yang kedua, kalaulah mereka pergi pun dengan cara paksa, mereka akan ganggu sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul tulen, mukmin, sehingga akan jadi kocak-kacir sahabat Nabi. Yang ketiga, dalam kalangan mereka ada di depan Nabi, bila-bila saja, wakil mereka untuk cuba-cuba dengar apa-apa yang berlaku daripada Nabi SAW untuk disampaikan kepada golongan mereka. Duduk depan Nabi. Ini 3 perkara. Laqad ibtaghaw fitnata min qablu. Dulu pun dalam perang Uhud, mereka sudah berusaha mewujudkan fitnah. Dulu pun dalam perang Uhud, mereka telah usaha mewujudkan fitnah di kalangan tentera-tentera Islam. Pergi sekat jalan, lepas tu balik. Wa qallabu lakal umura. Dan mereka telah mengatur, tipu helak dengan berbagai-bagai cara terhadap kamu. Hatta ja'al haq, sehingga zahir juga pada masa itu kebenaran. Wa dhahara amrullah, dan zahirnya takdir Allah. Wa hum karihun, hal keadaan mereka munafik memang tidak suka, memang membencinya, dibongkarnya perangai mereka pada masa perang Uhud. Kemudian Allah Ta'ala beritahu jenis orang munafik yang kedua. Satu persatu Allah bongkar. Wa minhum, ada di antara orang munafik ni, dia mari jumpa kamu. Man yaqulu, satu orang tu dia kata kepada kamu, idzalli, izinlah saya duduk di Madinah. Dia kata kepada Nabi, izinlah saya duduk di Madinah. Wala taftinni, janganlah biarkanlah saya ni terjerumus dalam fitnah di medan sana. Kononnya di sana tentera Rom, wanita-wanita mereka begitu jelita yang boleh memekakkan diri kami, yang boleh merosakkan iman kami. Lalu dia beritahu kepada Nabi, dia kata, izinlah saya duduk di Madinah, janganlah biarkan saya pergi, takut terjerumus dengan fitnah wanita-wanita Rom. Ini adalah alasan-alasan di antara alasan orang munafik untuk tidak pergi ke Tabuk. Allah Ta'ala beritahu, Allah ketahuilah, fil fitnati saqatu, dalam fitnah mereka telah terjerumus. Mereka telah jatuh dalam fitnah kerana bohongnya mereka, kerana nifaknya mereka itu. Jadi perkataan mereka kata kepada Nabi, izin saya duduk di Madinah, takut-takut terjerumus dalam fitnah, diganggu oleh wanita-wanita Rom. Sebenarnya tak betul. Sebenarnya sekarang ni mereka sudah jatuh dalam fitnah kerana mereka sendiri nifak
mereka sendiri bohong. Karena mereka sendiri itu adalah orang munafik dan mereka bercakap itu adalah atas dasar bohong. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Di dunia dikira jatuh dalam fitnah, di akhirat sesungguhnya neraka Jahannamlah meliputi mereka yang kafir itu. Walaupun dikatakan orang ini munafik, memang orang munafik adalah orang kafir yang paling dahsyat. Ayat seterusnya sebagai tasjil, laporan mengenai sifat-sifat degil dan sifat-sifat jahil mereka ni. In tusibka hasanatun tasu'hum. Sekiranya kamu dapat kemenangan atau apa-apa kebaikan, kebaikan itu yang kamu peroleh itu menyusahkan hati mereka. Sebab mereka bukan kamu. Mereka berfahaman, mereka itu golongan lain. Jadi apabila kamu dapat apa-apa kemenangan, apa-apa kebaikan, harta rampasan sebagainya, semua itu menyusahkan mereka. Tapi sebaliknya, wa in tusibka musibatun, sekiranya kamu wahai Muhammad ditimpa musibah, kalah dalam medan perang atau musibah apa pun yang lain, yaqulu dengan penuh bangga mereka berkata, qad akhadna amrana, kami telah ambil keputusan yang baik min qablu sebelum ini dengan tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad. Mereka kata kami telah ambil keputusan yang baik sungguh sebelum ni kerana tak kau keluar berserta Muhammad. Kalau kami keluar nanti kami juga akan kalah. Wa yatawallaw wa hum farihun, mereka berpaling daripada menyertai Nabi hal keadaan mereka bangga. Kepada keadaan seperti ini Allah jawab bagi tasjil. Qul katalah kepada mereka, la yusibana, tidak akan menimpa kami sebenarnya illa ma kataballahu lana, kecuali apa saja yang Allah telah tetapkan dalam takdirnya untuk kami. Huwa maulana, dialah sebenarnya pelindung kami. Apa-apa pun Allah Ta'ala pelindung kami. Kalaulah ada apa-apa musibah yang menimpa kami, tentu itu adalah satu takdir yang Allah tetapkan untuk kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman mesti bertakwa, mesti bertawakal, patut bertawakal. Manakala betul-betul orang itu beriman, dia patut bertawakal hanya kepada Allah. Ditimpa musibah sebagai ujian atau diberi keuntungan sebagai ujian, itu tidak ada masalah. Jawab satu lagi, Allah ajar jawapan. Qul katalah kepada mereka, hal tarabbasu nabina, tidaklah kamu menunggu terhadap kami illa ihdal husnayain, kecuali kamu tunggu kepada kami dua perkara yang baik. Sama ada kami mati syahid, sama ada kami menang, kami dapat harta rampasan. Kalau kamu tunggu pun kamu akan tunggu, kami akan dapat dua kebaikan. Kalau mati gugur pun mati syahid. Kalau tidak kami menang, dapat harta rampasan. Dan kami juga, wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami juga sedang menunggu kamu. Apa dia? An yusibakumullahu bi'adzabin min indihi, menunggu kamu akan ditimpakan oleh Allah Ta'ala dengan suatu azab sama ada dunia sama ada akhirat daripada sisi Allah. Ataupun au bi aidina, ataupun azab itu Allah Ta'ala arahkan kami membuatnya melalui tangan kami. Maka fatarabbasu, kamu pun tunggu, kami pun tunggu. Maka tunggulah kamu semua, inna ma'akum mutarabbisun, bahwa kami pun bersama kamu semua sedang menunggu juga. Jadi sama-sama tunggu. Cuma kamu tunggu kami akan dapat dua kebaikan. Salah satu, ihdal husnayain. Salah satu, kalau kami gugur, dikira mati syahid. Kalau kami menang, kami akan dapat harta rampasan. Kamu juga kami sudah tunggu. Sama di dunia, sama di akhirat, kamu akan diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi tunggu, kami pun tunggu. Zajrun seterusnya di segi infak. Seperti mana jihad merupakan alamat iman dan tak keluar berjihad merupakan tanda nifak, tanda munafik. Begitu juga infak harta ni tanda iman. Infak harta untuk agama, dia tanda iman. Dan tidak infak harta juga tanda munafik. Jadi Allah Ta'ala beritahu, qul katalah kepada mereka, anfiqu taw'an aw karha, kamu infaklah sama ada dengan cara sukarela maupun dengan cara terpaksa. La yutaqabbala minkum, tidak akan diterima daripada kamu infak itu kerana nifak. Tidak akan diterima daripada kamu infak itu.
Kurang kerana kamu masih nifak. Lainlah kamu beriman, nifak kamu akan diterima. Innakum kuntum qauman fasikin, sesungguhnya kamu adalah kaum yang fasik, yang masih lagi tidak beriman. Fasik di sini bukan fasik biasa, pelanggaran hukum biasa, bahkan fasik kafir. Qauman fasikin mana qauman kafirin. Sebab tidak diterima amal itu adalah bersangkut paut dengan akidah. Jadi tidak akan diterima daripada kamu amal infak kamu, sama ada kamu infak secara sengaja ataupun secara tak sengaja, secara sukarela atau secara paksa, kamu tetap tidak diterima kerana kafirin. Fasik dengan mana kafir. Dalil fasik dengan mana kafir, jumlah depan lagi, jumlah ta'liliyah. Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tiada sebenarnya halangan tidak diterima daripada mereka nafkah dan infak mereka illa annahum kafaru billah. Itu sebab sebenarnya fasik. Melainkan dengan sebab bahawa mereka itu kafaru billah. Mereka sebenarnya kufur lagi kepada Allah, wa bi rasulihi, dan kepada Rasul. Yang ini tak beriman lagi sebenarnya mereka kepada Allah dan mereka kepada Rasul. Walaupun penampilan mereka jelas-jelas sebagai satu orang beriman. Walaupun penampilan mereka dari segi zahir ini jelas-jelas mereka orang beriman. Tapi akidah mereka tak beriman lagi kepada Allah. Mereka masih kufur lagi kepada Allah. Mereka masih kufur lagi kepada Rasulullah. Ada sesuatu yang dikira merosakkan iman mereka. Tak kira. Dalam rukun iman yang 6 ni, mana-mana saja kalau dikira cacat, maka dikira orang tu kafir. Walaupun tuannya tak tahu. Dan wala ya'tuna salata illa wa hum kusala, dan mereka tidak datang untuk sembahyang kecuali dengan keadaan betul-betul malas, kerana bukan akidah mereka. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan mereka memang tidak akan melakukan infak kecuali wa hum karihun, mereka tidak suka, anda terpaksa sangat mereka infakkan itu. Cuma di segi penampilan, di segi rupa paras memang hebat. Allah beritahu fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka wahai Muhammad, janganlah mempersonakan kamu, janganlah memikat hati kamu, janganlah menyebabkan kamu rasa kagum harta-harta mereka yang begitu banyak, anak-anak pinak mereka yang begitu ramai. Jangan. Allah bagi semua tu. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin mengazabkan mereka dengan harta-harta seperti itu. Dengan sebab harta-harta seperti itu, dengan sebab anak-anak pinak mereka seperti itu, di dunia ini lagi. Mana harta mereka, anak pinak mereka, yang merupakan penyebab mereka kufur kepada Allah. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala ingin untuk mengazabkan mereka dengan sebab harta-harta dan anak-anak pinak mereka semasa dunia. Dan masa mati watazhaqa anfusuhum, dan keluarnya nyawa mereka hal kadang mereka ingkar dan kufur kepada Allah. Oleh kerana itu, janganlah kamu terpengaruh sangat dengan harta yang mereka miliki. Janganlah kamu terpengaruh dengan anak pinak mereka yang ramai. Sebenarnya perkara itulah Allah Ta'ala ingin hukum mereka di dunia dan mati mereka dalam keadaan kafir. Itulah penyebab sebenar mereka jadi nifak. Ayat seterusnya nak beritahu pada Nabi kita dan kepada semua umat Islam, orang munafik ni dia akan bersumpah. Apabila kamu balik daripada jihad sampai ke Madinah, wa yahlifuna billah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Innahum laminkum, mereka tetap orang Islam bersama dengan kamu. Mereka datang pada Nabi, mereka kata, demi Allah kami adalah orang Islam. Kami betul-betul beriman. Kami betul-betul orang yang betul-betul jujur. Mereka bersumpah mereka daripada orang beriman. Allah jawab, wa ma hum minkum, dan tidak sebenarnya mereka itu daripada kalangan kamu yang beriman. Walakinnahum qaumun yafraqun, akan tapi mereka adalah kaum yang sangat-sangat takut kamu hukum mereka kerana tak hadir dalam jihad. Sebab itulah mereka mari bersumpah. Guna sumpah itu sebagai perisai bagi menyelamatkan nyawa. Sedangkan mereka itu adalah golongan yang betul-betul takut kamu hukum mereka kerana tak pergi berjihad. Mereka sebenarnya, kalau ada jalan lain, mereka akan lari.
Lau yajiduna malja'. Kalaulah mereka dapatilah sebarang-barang tempat berlindung. Au magharatin. Atau mereka dapati ada di sana gua-gua yang boleh mereka bersembunyi. Atau kalau mereka dapati mudakhalah, lubang-lubang dalam tanah yang mereka boleh masuk. Lawallau ilaih, mereka akan pergi ke tempat tu. Pergi ke tempat perlindungan, pergi ke dalam gua, pergi ke dalam lubang. Wahum yajmahun, dan mereka pergi dengan begitu laju seperti mana unta yang lari daripada Tuhan hingga putus tali. Yang jemaah ni seperti unta lari daripada Tuhan hingga putus tali. Tapi oleh kerana tidak ada tempat lain, maka mereka datang bersumpah depan Nabi. Perkara seterusnya mengenai infak lagi. Mereka orang jenis tamak harta. Mereka orang jenis kedekut. Campur dua perkara itu pada orang munafik. Sehingga zakat-zakat yang diagihkan oleh Nabi, mereka rasa tersinggung kalau Nabi bagi kepada orang lain. Tidak bagi pada mereka. Sedangkan kata-kata orang munafik orang kaya. Mereka tak ada hak dalam zakat. Tapi rasa tersinggung jika jenis harta itu diagih pada orang lain. Yang Nabi agihkan memang orang itu layak. Mereka tak layak. Tapi tersinggung hati mereka kerana harta telah dibagi pada orang lain. Kerana kedekutnya mereka dan tamaknya mereka pada harta. Sehingga mereka sanggup kata pada Nabi dan mencela Nabi dalam masa pembahagian-pembahagian itu. Dia cela Nabi kerana bagi itu pada orang lain. Tak bagi pada dia. Sedangkan dia tak layak. Sini Allah beritahu. Bermakna orang munafik ini bagi harta pada orang itu tak sama sekali. Harta yang dibagi oleh Nabi kepada orang berhak pun mereka tak suka. Mereka nak juga harta itu menjadi milik mereka. Itu munafik. Wa minhum man yalmizuka fi shadaqah. Ada di antara mereka yang mencela kamu, yang mengkritik kamu pada pembahagian zakat. Di sini muqaddar fi taqsimi shadaqat. Taqsim makna pembahagian. Ada di antara mereka yang mencela kamu pada pembahagian zakat kepada yang berhak dapat. Kerana apa? Kerana harta dibagi pada orang lain. Fa in utu minha radu. Maka sekiranya harta-harta zakat dibagi kepada mereka, mereka sangat puas hati. Sebab dapat pada mereka. Wa illam yu'tau minha, dan jika tak dibagi pada mereka zakat, idahum yasqatu, tiba-tiba mereka turun naik marah. Marah sungguh-sungguh. Ini sifat mereka. Allah beritahu, walau annahum radu, dan kalaulah bahawa mereka berpuas hati, ma atahumullah wa rasul, apa saja yang Allah bagi, apa saja yang Rasul bagi. Wa qalu, dan kalaulah mereka boleh berkata, hasbunallah, cukuplah kepada kami Allah. Yang dapat pada kami banyak ni, redha. Sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Suatu hari akan datang pula, Allah Ta'ala akan bagi daripada kurniaannya rezeki. Daripada kurniaan Allah Ta'ala, daripada khazanah dia akan bagi rezeki. Dan Nabi juga akan membagi-bagikan rezeki itu kepada kami. Inna ilallahi raghibu, sesungguhnya kami berharap penuh kepada Allah semata-mata. Berharap penuh kepada Allah semata-mata, tidak berharap kepada harta-harta. Kalaulah mereka begini keadaan, itu lain. Kemudian Allah Ta'ala beritahu pada ayat seterusnya, supaya mereka sedar, Nabi bagi pada orang-orang tertentu kerana orang itu adalah orang yang layak. Kamu yang tak dapat ni, bukan kerana Nabi benci pada kamu, kerana kamu tak layak. Jadi kamu jangan kata Nabi pilih kasih. Orang Nabi bagi itu, orang tu Nabi sayang. Kamu, Nabi tak sayang. Nabi bagi kepada orang dia pilih kasih. Tidak. Nabi bagikan zakat kepada orang berhak dapat zakat. Oleh kerana kamu tak berhak dapat, Nabi tak bagi. Oleh kerana manusia tak tahu keadaan sebenar, Allah turunkan wahyu memberitahu masarifuz zakat, golongan-golongan yang berhak dapat zakat. Sama ada Nabi agihkan atau siapa-siapa. Jadi orang yang tidak ada dalam golongan 8 ni, tak perlu fikirlah dia, sebab bukan golongan tu. Ini tajuknya zakat. Zakat dia ada orang dia. Kamu tak dapat, bukan hak kamu. Jadi Allah pun turunlah ayat nak beritahu masarif, orang yang berhak dapat.
Supaya golongan munafik yang kaya raya tu tak perlu bersedih, tak perlu tuduh Nabi pilih kasih. Dia kena tahu dia tak layak. Allah tu ayat innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya segala zakat-zakat yang terkumpul yang dikutip oleh Nabi lil fuqara wal masakin. Pertama untuk fakir miskin. Untuk fakir, yang kedua untuk miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, untuk amil, pengurus zakat. Kerana kerja dia dikutip zakat, dia agih zakat. Yang keempat muallafati qulubuhum, orang yang keadaan hati mereka itu daif semasa baru masuk Islam. Yang kelima wafil riqab, orang yang dalam tawanan ataupun hamba yang akan dimerdekakan. Wal gharimin, dan golongan-golongan yang menangguh hutang. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah, berjihad secara sukarela, tak berbayar gaji. Wa bani sabil, dan musafir, yang putus bekalan, yang bukan kampung mereka. Inilah 8 asnaf yang mana zakat itu akan diberi kepada golongan ini. Kalau kamu ada dalamnya, kamu pun dapat. Kalau kamu tidak ada dalam golongan ini, memang kamu tak boleh ambil. Fardhatan min Allah, satu ketetapan yang difardukan daripada Allah Ta'ala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mereka mari jumpa Nabi, beritahu alasan tu alasan ini. Dan mereka tahu alasan itu alasan bohong. Alasan reka semata-mata. Tapi Nabi dengar saja. Nabi tidak kata sepatah pun. Nabi dengar saja. Macam dia beritahu alasan, Nabi angguk. Nabi dengar, Nabi angguk. Itu pun mereka tuduh Nabi. Wa minuhum, ada di antara mereka yang munafik ni, alladzina yu'dhuna Nabi, golongan yang menyakiti Nabi. Yakni wa yaqulun, mereka kata kepada Nabi, huwa udhunu. Dia Muhammad adalah orang yang suka dengar apa saja. Dia Muhammad ni orang jenis suka dengar apa saja. Kita kata perkataan yang tipu pun dia dengar. Kita bohong pun dia dengar. Jenis tu. Qul, jawab pada mereka, ya udhunu khairil lakum. Ya Nabi adalah orang yang dengar, tapi lebih baik untuk kamu. Dia suka dengar, tapi lebih baik untuk kamu. Cuma dia bukanlah seperti mana kamu tuduh. Dia adalah yu'minu billah. Dia orang betul-betul beriman kepada Allah. Maknanya dia dengar dengan tidak apa-apa komen pada dalihan kamu, pada alasan kamu itu adalah lebih baik untuk kamu. Tapi dengan begitu pun Nabi adalah orang yang betul-betul beriman dan yakin kepada Allah. Wa yu'minu lil mu'minin. Dia percaya kepada orang mukmin, tapi kamu dia tak percaya. Dia orang yang yakin pada Allah. Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yakin pada Allah, dan dia percaya kepada orang mukmin. Dia tak percaya pada kamu. Dia dengar saja alasan-alasan bohong kamu tu, tapi dia tak percaya. Dia percaya kepada orang mukmin. Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum, dan dia merupakan rahmat yang besar kepada orang beriman di kalangan kamu, tidak kepada orang munafik. Tidak kepada orang munafik. Nabi adalah rahmatan ni untuk orang beriman. Walladzina yu'duna Rasulullah, manakala mereka yang menyakiti Rasulullah dengan kata-kata sedemikian, lahum adzabun alim, bagi mereka di akhirat nanti azab sangat pedih. Azab itu sangat pedih. Iaitu menyakiti Nabi dengan kata Nabi ini jenis orang suka dengar. Orang cakap bohong pun dia dengar. Jadi perkataan itu menyakiti Nabi. Orang yang menyakiti Nabi akan ada bagi mereka itu azab sangat pedih. Ayat seterusnya mengenai sumpahan bohong. Dia sengaja pergi bersumpah untuk berbohong kepada Nabi. Yahlifuna billahi lakum. Mereka bersumpah kepada Allah Ta'ala. Mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kamu. Bukan kepada Nabi saja. Mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kamu. Tujuannya liurdukum, bagi tujuan untuk menyenang hati kamu. Depan Nabi mereka bersumpah. Depan kamu orang Islam biasa ni pun mereka bersumpah. Tujuannya bukan apa? Untuk menyenangkan hati kamu. Sedangkan wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu. Sedangkan Allah lah dan Rasulnya lah yang patut mereka itu dapat keredaan.
dapat restu. In kanu mu'minin, sekiranya betul-betul mereka tu mukmin, mereka tidak bertindak untuk dapat atau untuk meraih redha sesiapa di kalangan makhluk. Kalau betul-betul mereka beriman, mereka akan berusaha untuk meraih redha daripada Allah dan Rasul. Ni pergi jumpa kamu, sumpah dengan nama Allah, saya ni betul-betul orang beriman. Dalam bohong. Tujuannya untuk supaya orang Islam simpati pada dia dan menganggap dia ni mukmin sebenar. Hak sepatutnya Allah dan Rasul sepatut mereka buktikan, mereka berusaha untuk dapat redha daripada Allah dan Rasul. Seandainya mereka itu betul-betul beriman. Oleh kerana tindakan mereka bukan sedemikian, maka sabitlah mereka itu munafik, tidak beriman. Ayat seterusnya sebagai ayat takhfif ukhrawi. Alam ya'lamu annahu man yuhadillah wa rasulahu. Tidakkah mereka tahu sesungguhnya siapa saja yang menentang Allah dan Rasul dengan apa saja cara, fa anna lahu nar jahannam, maka sesungguhnya golongan yang menentang itu baginya neraka jahanam, khalidan fiha, berkekalan dalamnya apabila masuk. Dzalikal khizyul azim, itulah dia kehinaan yang sangat besar. Kehinaan yang sangat besar. Ayat seterusnya sebagai zajrun. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Yahdharu, mana sangat-sangat takut dan bimbang. Al-munafiqun, golongan munafik itu takut dan bimbang apa? An tunazzala alaihim, yakni akan diturunkan ke atas mereka suratun, suatu surah, yang mana dalam surah itu tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang memberitahu kepada orang Islam semua sifat nifak yang ada dalam hati mereka. Dia sangat-sangat takut. Sebab dia tahu apabila Allah turunkan surah, dan memang benar, Allah bongkar hati-hati mereka. Allah bongkar nifak mereka. Mereka sangat-sangat takut. Mana di satu sudut begini perasaan dia. Di satu sudut lain mereka tetap berbohong. Campur aduk gitu. Qul, katalah pada mereka, istahzi'u. Istahzi'u maknanya, kamu buatlah persendaan. Lakukanlah persendaan. Inna Allaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tetap akan membongkar ma tahdharun, sifat nifak yang kamu takut dan bimbang itu. Sifat nifak yang kamu takut dan bimbang itu. Wala in sa'altahum, apabila ditanya mereka, kenapa kamu cakap seperti itu, seperti orang yang mempersendakan agama? Kenapa kamu cakap perkara-perkara yang pada segi zahir macam kamu ni mempersendakan agama? La yaqulun, saya mereka jawab, innama kunna nakhudu wa nal'abu. Kami sebenarnya main-main saja, tidak bersungguh. Nakhud maknanya kami hanya bersendar dan main-main saja, tidak bersungguh. Qul, jawab pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtazi'un. Katalah pada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulullah, kamu semua mempersendakannya dan kamu anggap main-main ini tidak ada masalah? La ta'tadiru, tidak perlulah kamu berdalih, tidak perlulah kamu bagi apa-apa alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sesungguhnya telah zahirkan kekufuran selepas kamu zahirkan keimanan. Ini bukan makna dia beriman kemudian jadi kafir murtad, tidak. Sini makna zahir. Jadi tak perlulah kamu bagi alasan, tak perlulah kamu bagi dalihat. Sesungguhnya kamu telah zahirkan kekufuran selepas kamu zahirkan keimanan. Mana sebelum dia berselawah, sebelum dia mempersendakan tu, untuk ingat dia ni orang mukmin dari segi zahirnya. Maka apabila terbit pada lidah mereka sifat-sifat yang menggambarkan mereka tu kufur, maka sebenarnya kamu telah zahirkan kekufuran kamu dengan perkataan-perkataan kamu. Yang sebelum ini kamu zahirkan keimanan kamu. Sebab orang munafik, sehingga ini pun dia tidak Muslim, dia tidak beriman. Cuma penampilan. Jadi apabila mereka telah mempersendakan ayat Allah, bermakna masa mempersendakan ayat Allah, mereka telah menzahirkan kekufuran mereka. Berbanding dengan sebelum ni, sebelum dia mempersendakan ayat Allah. Semasa dia tak mempersendakan ayat Allah, pada zahirnya mereka orang beriman. Tapi kalau sudah ada amalan mempersendakan, maka mereka telah zahirkan kekufuran sebenarnya yang ada dalam hati.
Jadi perkataan mereka, tindak tanduk mereka itu adalah alamat zahir hati mereka. Bermakna sebelum ini mereka sembunyikan. Mereka jaga sungguh-sungguh. Yang ada terbit pada diri mereka perkara yang dituduh kufur. Tapi lama kelamaan zahir juga. Zahir juga. Inna'fu an ta'ifatin minkum. Tapi ada di kalangan munafik ni akhirnya dia bertobat sungguh. Ikhlas sungguh. Ada, tidak ramai. Inna'fu an ta'ifatin minkum. Sekiranya kami memaafi satu golongan daripada kamu yang betul-betul masuk Islam, betul-betul jelas iman dia, nu'adzib ta'ifatan, kami akan azab juga sebahagian yang lain. Bi'annahum kanu mujrimin, dengan sebab mereka telah zahir kesalahan. Dengan sebab mereka telah zahirkan kesalahan itu, kesalahan zahir akan dihukum. Ayat seterusnya, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, kumpulan munafik dengan kumpulan yang beriman ini, dia sudah menjadi suatu kumpulan yang sangat berbeza sebenarnya di segi sifat. Sangat berbeza di segi sifat. Berbeza berbentuk putih hitam, mana bertentangan. Al-munafiqun wal-munafiqat. Munafik lelaki dan munafik wanita. Ba'duhum min ba'din. Setengah mereka daripada setengah yang lain. Allah Ta'ala beritahu, ba'duhum min ba'din. Setengah mereka daripada setengah yang lain. Daripada tafsiran, setengah mereka daripada setengah yang lain ini, maknanya cara mereka hampir sama dengan cara setengah yang lain. Cara mereka hampir sama dengan cara yang setengah yang lain. Hampir sama cara. Baik lelaki, baik wanita. Apa dia? Ya'muruna bil munkar. Mereka hidupkan perkara munkar. Mereka usaha hidupkan perkara munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka cuba cegah perkara makruf. Ini sifat mereka. Dan wa yakhbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan mereka daripada infak. Tajuk infak mereka tidak akan buat. Mereka suruh perkara munkar dan mereka cegah perkara makruf. Nasullaha fanasiyahum. Memang mereka itu nampak sangat mereka lupa Allah. Lalu Allah Ta'ala lupa nak bagi hidayat dan taufik pada mereka. Yang ini Allah balas kelupaan mereka dengan tak bagi hidayat dan taufik. Fanasiyah dengan mana? Allah lupa, dengan mana Allah tak bagi hidayat. Mereka betul-betul lupa kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha berkuasa. Lalu Allah Ta'ala balas kelupaan mereka dengan tak dibagi taufik dan tidak dibagi hidayat. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya golongan munafik itu, walaupun penampilan dia beriman, mereka sebenarnya orang fasik. Sesungguhnya orang munafik itu, walaupun penampilan zahirnya beriman, mereka sebenarnya orang fasik. Jika sabitnya amalan itu adalah amalan yang menggambarkan nifak, ada natijah. Allah kata, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat. Allah sudah janji kepada golongan munafik lelaki dan munafik wanita, wal-kuffara, dan orang kafir yang terang-terang dengan kafir. Sini Allah beritahu wal-kuffara. Kenapa apa al-kuffar? Nak beritahu orang munafik ini penampilan zahirnya Muslim. Cuma dia tak zahirkan nifak dia. Dia zahir Islam dia. Wal-kuffar maknanya orang yang zahir kafir dia. Kafir itu terang. Jadi Allah janjikan kepada golongan munafik lelaki dan munafik wanita, yang penampilan zahir mereka semua ni Islam, dan kumpulan kafir yang zahir mereka itu kafir. Janjikan apa? Nara jahannam. Api neraka jahannam. Khalidina fiha, berkekalanlah mereka dua-dua golongan ini di dalamnya. Hiya hasbuhum, neraka jahannam sudah memadai untuk mereka. Sudah cukup. Wala'anahumullah, dan Allah laknat mereka. Jauhkan mereka daripada rahmat. Walahum adzabun muqim, bagi mereka itu azab yang berkekalan. Orang kafir pula, orang kafir terang-terangan ni, Allah beritahu, orang kafir zaman Nabi SAW sama dengan orang kafir sebelum. Kalladzina min qablikum. Orang kafir zaman Nabi sama dengan orang kafir sebelum kamu. Apa dia? Kanu asyadda minkum quwwatan. Mereka dulu, orang kafir adalah lebih hebat daripada kamu dari segi kekuatan. Wa aktsara amwala. Lebih banyak dari segi harta benda. Wa aulada, dan anak pinak. Sama juga dengan orang kafir dulu. Fastamta'u bi khalaqihim.
Dan mereka dulu telah ambil faedah banyak dengan bahagian-bahagian yang mereka dapat daripada takdir Allah. Jadi mereka telah dapat menikmati dengan banyaknya harta mereka, dengan hebatnya tubuh badan mereka, afiatnya mereka, dan juga pengikut pengaruh dan anak pinak mereka begitu ramai. Mereka telah menikmati dan berseronok dengan bahagian-bahagian mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum. Begitu kamu berseronok dengan bahagian kamu. Kamu juga berseronok dengan bahagian kamu. Kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu berseronok dengan bahagian mereka dulu. Wa khuttum kalladhi khadu. Dan kamu berkata dengan perkara batil seperti mana mereka dulu berkata dengan perkara batil. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka yang bersifat seperti tadi, segala amal-amal baik mereka Allah Ta'ala gugurkan balasannya. Fid dunya wal akhirah, maknanya di dunia tidak ada berita gembira akan dapat balasan akhirat, wal akhirati, dan di akhirat nanti memang tidak ada balasan pun. Allah gugurkan amalan-amalan baik mereka itu di dunia. Macam mana gugur amalan baik? Tidak ada berita gembira untuk mereka dapat balasan akhirat. Dan wal akhirati, dan gugur amalan di akhirat kerana mereka tidak ada apa-apa balasan daripada amalan baik mereka. Sebab kita akan baca, dan kita telah baca, amalan-amalan baik orang yang tak beriman ini kadang-kadang Allah zahirkan balasan, tapi balasan dia berbentuk duniawi. Akhirat tidak ada balasan sebab amalan mereka tidak sah. Ayat ni beritahu gugur amalan-amalan baik mereka di dunia. Bukan makna balasan amalan baik itu, janji berita baik yang Allah Ta'ala beritahu semasa dunia lagi tidak ada, gugur. Janji dan berita baik, amalan-amalan yang mereka buat itu akan dibagi balasan di akhirat tidak ada sebenarnya di dunia. Walaupun dibalas untuk dunia mereka, dibalas di dunia, tapi janji berita baik tidak ada. Semasa dunia janji dan berita baik itu memang tidak ada. Wal akhirati, dan memang amalan-amalan baik mereka tidak dibalas di akhirat. Amalan baik ni seperti mana apa saja jasa-jasa mereka lah. Dia buat jalan raya, dia buat jabatan, dia tolong fakir miskin, dia buat tu, dia buat ni, berbagai-bagai sukarela yang dia buat. Semua dipanggil amal-amal baik. Tapi tidak ada di dunia ni berita baik untuk mereka dapat pahala di akhirat. Dan di akhirat nanti memang tidak ada apa-apa balasan. Wa ulaika humul khasirun, mereka yang bersifat seperti demikian adalah orang betul-betul rugi dunia akhirat. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Belum sampai kepada mereka berita orang dahulu, orang sebelum mereka. Qaum Nuh, kaum Nabi Nuh dulu, wa Adin, kaum Ad, wa Samuda, dan kaum Samud, wa qaum Ibrahim, kaum Ibrahim, wa ashabi Madyan, dan penduduk daerah Madyan, wal mu'tafikat, dan penduduk kampung yang diterbalikkan. Ini semua berita-berita sejarah lama. Atathum rusuluhum bil bayinat, datang semua kepada mereka itu rasul-rasul bil bayinat, dengan dalil dan bukti. Akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala kurang kerana degil. Fama kana Allahu liyadhlimahum, maka Allah Ta'ala tidak mengazab dan menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, akan tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi contoh orang munafik sama dengan orang kafir. Dan orang kafir yang rata-rata diulangi berkali-kali sebelum ni dalam ayat-ayat Makiyah sama saja. Mana orang munafik ni penampilan zahir saja di dunia ni beriman, tapi hakikatnya dia sama seperti orang kafir, kekal dalam azab. Kekal dalam azab. Jadi penampilan zahir tidak boleh menguntungkan mereka sedikit. Kerana di sisi Allah Ta'ala gabungkan dia dengan orang kafir. Seperti mana ayat dalam 68. Allah gabungkan orang munafik penampilan zahir mukmin ni sama seperti orang kafir. Yang kita duduk kata kaum Nabi Nuh, kaum tu, kaum ni, termasuk juga kaum yang duduk bersama Nabi dalam kota Madinah. Dia sama saja. Kurang kerana kesalahan yang sama, iaitu akidah dia tidak betul. Semoga Allah lindungi kita daripada golongan ini.
Jadi berbeza dengan mukmin tulen. Jadi nak tahunya adalah sifat. Mukmin tulen dia ada sifat dia. Munafik dia ada sifat dia. Walaupun penampilan zahir nampak juga penampilan zahir, tapi sifat yang ada pada dia menggambarkan sifat munafik. Jadi tentu sekali orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dia nak tahu juga mukmin tulen itu macam mana. Sebab penampilan sama. Orang munafik, orang mukmin di segi zaman Nabi, dalam sah sembahyang, dalam mesyuarat, dalam jihad kadang-kadang sama. Tapi tetap ada perbezaan dari segi sifat. Jadi nak tahu orang tu mukmin tulen, tengok pada sifat-sifat dia. Jadi Allah beritahu pula di sini sebagai tafsir, wal mu'minuna wal mu'minat. Mukmin lelaki yang tulen, yang tidak munafik. Mukmin wanita yang tulen, yang tidak munafik. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka golongan yang tolong-menolong dalam perkara agama. Munafik tadi, ba'duhum min ba'din. Mereka sebahagian dari mereka di segi memiliki sifat-sifat jahat. Sini mereka tolong-menolong di segi agama. Awliya. Beza sikit. Orang mukmin dia tolong-menolong di segi agama. Orang munafik dia memiliki sifat sama-sama jahat. Sana ba'dhum min ba'din. Sini ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf. Dia suruh perkara ma'ruf. Dia perinduk perkara yang ma'ruf. Suruh-suruh makna hidupkan. Apa saja ma'ruf dalam agama dia cuba hidupkan. Wa yanhauna 'anil munkar. Apa saja perkara munkar dalam agama dia cuba matikan. Cegah munkar dengan mana munkar tu jangan bagi ada. Selama mana munkar masih ada, selama tu cegahan mesti dibuat. Itu saja contoh mudah. Memang bertemu di antara putih dengan hitam. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Di antara sifat yang lain, tiganya adalah mendirikan solat, menunaikan zakat. Yang kelimanya secara umum. Secara umum yang kelima, wa yuti'una Allah wa rasulahu. Kesimpulannya mereka ni golongan yang taat pada Allah dan Rasul. Taat ada pada mereka. Jadi cuba bandingkan dua sifat itu. Nifak sifat tadi, mukmin sifat ini. Maknanya mukmin tulen sifat taat ada. Ulaika orang bersifat seperti tadi, ada amr ma'ruf nahi munkar, ada iqamatus solat, ita'uz zakat, dan ada taat pada Allah dan Rasul. Ulaika orang bersifat seperti itu, saya rahamuhumullah. Memang Allah Ta'ala akan bagi rahmat. Sin sini, sin saya rahamu, sin litakid. Memang Allah Ta'ala akan bagi rahmat kepada mereka. Memang jenis ini akan dapat rahmat. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian janji pula kepada mereka yang disifat ni. Apa janjinya? Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah telah berjanji untuk bagi kepada mukmin lelaki dan mukmin wanita jannah, kebun-kebun syurga yang luas. Tajri min tahtiha al-anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, berkekalalah mereka di dalamnya apabila masuk. Dan Allah bagi juga wa masakin thayyibatan, tempat tinggal yang sangat baik lagi indah. Fi jannati adnin, di dalam kebun syurga adnin. Wa ridwanun minallahi akbar. Manakala redha Allah Ta'ala kepada mereka itu lebih agung daripada segala-gala nikmat. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah dia pencapaian kejayaan yang paling agung. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua daripada golongan ini. Jadi berbeza. Berbeza. Mukmin tulennya begini sifatnya. Munafik, penampilan zahir mukmin pun begini sifat dia. Oleh kerana itu, macam mana nak dapat sifat ni, dia tak boleh tunggu. Dia tak datang sendiri. Dia kena berusaha. Usahanya melalui jihad. Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai Nabi, mana wahai orang beriman jugalah. Kamu hendaklah perangi orang munafik dan orang kafir. Beza cara hanya orang munafik dengan lidah, orang kafir dengan pedang. Wahai Nabi, mana termasuk dalam Nabi ini semua orang beriman. Jahid, kamu hendaklah perangi atau kamu hendaklah berjuang melawan al-kuffar, orang kafir zahir dengan pedang, dan orang kafir nifak dengan lisan, dengan lidah. Waghlud alaihim, berkeraslah ke atas mereka dalam tindak tanduk kamu. Berkeras dengan mereka. Bertegas dengan mereka. Sebab apa? Wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka, bila-bila masa saja bila mereka mati,
memang neraka jahanam lah. Ni so tak ubah seperti sampah lah. Tempat sampah ni cukup masa dia akan dibakar lah. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali neraka jahanam. Pernah mereka mengatakan sesuatu pada Nabi. Di antara riwayat yang disebut oleh ulama tafsir, mereka ada buat telah buat satu jenayah besar, iaitu mereka pernah kata nak bunuh Nabi. Pernah kata begitu, nak menghapuskan Nabi. Tapi apabila dibawa kepada Nabi, mereka bersumpah. Mereka katakan mereka tak pernah kata apa-apa pun. Sini Allah Ta'ala beritahu, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah depan kamu, wahai Muhammad. Ma qalu, mereka tak kata apa-apa pun atas tajuk yang didakwa tu. Allah jawab, wa laqad qalu kalimatal kufri. Dan sesungguhnya mereka memang sudah kata perkataan kufur. Mereka sudah kata kalimah kufur itu. Wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah zahirkan kekufuran setelah mereka zahirkan keislaman. Sini pun makna sama. Sebab orang nifak dia tak masuk Islam. Mereka telah zahirkan kekufuran dengan kalimah itu selepas mereka zahirkan keislaman sebelum tu. Wa hammu bima lam yanalu. Mereka berkeinginan untuk membuat sesuatu yang mereka tak tercapai nak buat. Mereka berkeinginan untuk menghapuskan Nabi yang mereka tak tercapai nak buat. Mereka ada sebut, ada kata, tapi mereka bagi sumpah depan Nabi tak pernah kata. Allah beritahu tidak. Walaqad qalu, mereka sudah kata kalimah kufur seperti itu. Sebab kalimah yang mengatakan nak bunuh Nabi adalah kalimah kufur. Kenapa mereka kata begitu? Kenapa mereka sangat tidak minat kepada pengikut-pengikut setia Nabi? Wa ma naqamu, dan mereka tidak mencela Nabi dan tidak mencela Islam dan tidak mencela orang Islam yang tulen, illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi, melainkan kerana Allah Ta'ala telah bagi kesenangan, melainkan Allah Ta'ala telah bagi kesenangan dan kemewahan kepada mereka. Kata-kata orang munafik ni orang senang lena, orang mewah. Dan Rasulullah SAW juga memberi kesenangan kepada mereka dengan menyediakan kepada mereka juga asbab-asbab rezeki. Ikuran kerana mereka tu dari segi penampilan zahirnya mukmin. Jadi kalaulah hasil harta ghanimah, bagi juga pada mereka. Daripada mana-mana harta yang dikira boleh diagih kepada orang Islam, dia pun dapat. Oleh kerana mereka bergelimang dengan kemewahan, bergelombang dengan kemewahan, mereka lawan Islam. Kemewahan yang mereka dapat pun daripada Allah Ta'ala, daripada pemberian Rasul. Fa in yatubu yaku khairan lahum. Maka sekiranya pada masa ini, kalaulah mereka boleh bertobat, sanggup bertobat, yaku khairan lahum, dan saya taubat mereka pada masa ini lebih baik bagi mereka. Sebab ada masa lagi. Tidak mati lagi itu adalah ada masa. Tapi ingat, wa in yatawallau, jika sekiranya mereka terus-menerus berpaling daripada bertobat, ingat, yu'adzibhumullahu adzaban aliman fid dunya. Allah Ta'ala akan mengazabkan mereka azab yang sangat pedih semasa dunia ini lagi dan di akhirat nanti. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada pada mereka, bagi mereka itu di dunia ini sebarang pelindung dan sebarang penolong. Apatah lagi akhirat. Apatah lagi akhirat. Ada satu orang munafik namanya Ibnu Jamil. Namanya Ibnu Jamil. Masa dia miskin, dia sudah ada janji, kalau Allah kayakan aku nak bagi zakat. Biasa perkataan-perkataan seperti ini, dia umpama nazar. Bahaya. Kita sepatutnya niat dalam hati saja nak buat kebaikan. Kalau kita telah sebut, kita kena cuba usaha tunaikan. Sekiranya ada apa ni syarat sudah ada. Tapi kalau tidak tunaikan juga, kita dikira sudah berbohong. Jadi si munafik yang bernama Ibnu Jamil ni jenis itulah. Pasal fakir miskin tu, kalau dia kata aku ada rezeki, aku nak bayar zakat, aku nak tu, aku nak ni. Tapi Allah uji dia, bila Allah kayakan dia tak mau bagi zakat. Wa minhum man ahadallah. Ada di antara mereka orang munafik yang berjanji kepada Allah Ta'ala, la in atana min fadlihi, sekiranya Allah bagi kepada kami daripada kurniaannya yang banyak, lana saddaqan, kami akan bagi zakat. Wala nakunanna minas salihin, kami akan jadi golongan yang betul-betul saleh.
Tapi apa yang berlakunya mereka tidak begitu. Falamma atahum min fadlihi, maka apabila Allah bagi kepada mereka daripada kurniaan yang banyak, bakhilu bihi, mereka kedekut, tidak keluar zakat. Wa tawallau, bukan sekadar tak keluar zakat, wa tawallau, mereka berpaling daripada taat. Wa hum mu'ridun, hal keadaan mereka terus menentang dan tidak mempedulikan agama. Terus menentang dan tidak mempedulikan agama. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawna. Kurang daripada perkara ni, keadaan seperti ini Allah Ta'ala hukum mereka dengan kekalkan sifat nifak mereka, tak dicabut-cabut. Fa'aqabahum, Allah Ta'ala hukum mereka nifaqan, dengan sifat nifak mereka itu kekal dalam hati mereka, tak dicabut-cabut. Ila yaumi yalqawnahu, sehingga pada hari mereka bertemu dan menghadap Allah. Sehingga mereka bertemu dengan Allah. Sebab apa? Sebab mungkin janji. Mungkin janji bahaya sangat-sangat. Allah tarik balik taufik. Allah tak bagi sampai bila-bila. Bima akhlafullaha ma wa'aduh, dengan sebab mereka mungkin janji kepada Allah yang mereka berikrar, mereka ada bersungut, mereka ada buat. Wa bima kanu yakrimun, dan dengan sebab mereka selalu berdusta dan berbohong. Mana tak jujur? Mereka selalu berdusta dan berbohong dan mengingkari janji mereka yang telah berjanji kepada Allah. Manusia memang boleh berselindung sesama manusia, tapi manusia tak boleh berselindung dengan Allah. Jadi Allah beritahu, alam ya'lamu, ayat ni ayat takhwif ukhrawi, alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu, anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui semua rahsia mereka dan bisikan mereka. Wa anna Allah a'lamul ghuyub, dan sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala yang gaib. Jadi kenapa berselindung? Menyembunyikan hakikat daripada Allah. Allah tak boleh berselindung. Manusia tak boleh berselindung dengan Allah. Manusia boleh menipu dengan sesiapa, tapi dengan Allah tidak boleh. Jujur, jujurlah, bohong-bohonglah. Ayat ni nak beritahu pada kita, orang munafik dia sendiri kedekut. Kalau dia tengok orang lain yang buat amal, dia mempersendakan amalan orang lain. Dia sendiri tidak infakkan harta kerana dia kedekut. Kalau ada orang beriman yang infakkan harta, dia mempersendakan, dia mengata-ngatakan. Contohnya kalau satu orang tu bawa harta yang sangat banyak, dia akan kata kau ni tak ikhlas, nak tunjuk pada orang lain. Kalau satu orang tu bawa harta sedikit sangat, dia kata Allah tak perlu harta sedikit seperti ini. Maknanya mulut mereka digunakan untuk mencela perbuatan baik orang lain, dan dia sendiri tak buat amalan baik. Jadi Allah beritahu, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqah. Itu golongan munafik yang jenis mencela. Al-mutawwi'in, para sahabat yang memberi infak secara sukarela di kalangan mukmin itu. Fi shadaqah, dalam infak dan sedekah. Dalam infak dan sedekah. Dan mencela juga walladzina la yajiduna, dan dia mencela juga orang-orang yang memang tidak ada pun harta yang banyak untuk diinfakkan, illa juhdahu, kecuali sekadar kemampuan mereka. Fa yaskharuna minhu, orang munafik mempersedarkan golongan ini yang tak boleh bawa banyak. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menginfakkan harta semasa perang Tabuk, Sayyidina Osman, Masya Allah, gedung-gedung harta dia infak, beratus-ratus ekor unta. Orang munafik kata ini semua dibuatkan riak. Setengah sahabat Nabi bekerja kai pagi makan pagi, dia dapat mana satu cupuk saja bijian untuk infak, dia bawa kepada Nabi. Dia kata sedikit seperti ini tak perlu pun untuk infak. Jadi yang berlaku pada orang munafik. Sakhirallahu anhum, Allah Ta'ala balas persendaan mereka. Sakhirallahu minhum, Allah Ta'ala balas persendaan mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Orang-orang seperti ini kadang-kadang dia mari jumpa Nabi, beritahu kepada Nabi supaya Nabi istighfar untuk mereka. Mari supaya Nabi istighfarkan untuk mereka. Allah beritahu dalam ayat ni, orang munafik kalaulah dia memang mati dalam keadaan nifak, istighfar Nabi pun tak jadi. Tidak berpindah
keberkatan yang ada pada istighfar Nabi itu kepada mereka. Sebab apa? Sebab nifak yang ada pada mereka. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Wahai Muhammad, kamu istighfar untuk mereka atau kamu tak melakukan istighfar untuk mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah. Sekiranya kamu beristighfar untuk mereka 70 kali sekalipun, falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak sekali-kali mengampuni dosa mereka. Kamu nak istighfar ke, tak mau istighfar ke, nak istighfar banyak mana sekalipun, Allah Ta'ala tak akan ampun dosa mereka. Sebab apa? Zalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Itu sebab dia. Dengan sebab mereka itu masih lagi kufur kepada Allah dan Rasul. Dengan sebab mereka itu masih lagi kufur kepada Allah dan Rasul. Maknanya nifak dia tak berubah-ubah lagi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah Ta'ala tidak akan bagi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kaum yang fasik. Dengan sebab menolak kebenaran. Dengan sebab menolak kebenaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وصلى الله